Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Brothers and sisters, abang akak sekalian, makcik tuan dan puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria nampak, duduk dari sini nampak macam lautan manusia ramai ni datang selawat pada Nabi, datang pada rumah Allah dan merapatkan diri pada Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada semua orang yang hadir pada hari ini ya. InsyaAllah, saya memperkenalkan diri saya, nama saya J. Suman Puspanada. Ya, mungkin anda tertanya ada nada-nada ni tapi mungkin macam Melayu ya. Saya nampak soalan-soalan dia, saya nampak. Ya. Jadi abang akak sekalian, saya pun salah seorang daripada penduduk sini Pulau Indah ya. Tapi sebenarnya malu katanya duduk Pulau Indah, tapi kebanyakan masa tak ada di Pulau Indah. Tapi insyaAllah saya tetap ada dengan Surah Nur Salam ini ya. Perkembangannya saya mengikut. Malah guru-guru saya ramai daripada di sini ya, pensyarah-pensyarah di UTM-nya ya. Jadi saya kenal semuanya. Jadi abang akak sekalian, nada-nada ni sebenarnya bukan nama saya, nama ayah saya ya. Jadi ayah saya Puspanadan. Jadi memang nama India, ayah saya India dan mak saya Cina. Jadi mukanya macam Melayu. Ada hikmahnya ya, ada hikmah yang besar. Dan wajah inilah banyak bantu saya masa saya tak ada darurat dahulu ketika awal-awal masa saya memulai agama Islam ya. Namun abang akak, hari ini kita jemput kita punya panel, kita jauh-jauh datang. Jadi cerita saya kita letak tepi dulu ya. Kita nak ambil manfaat ya, ilmu daripada sahabat yang kita jemput dari jauh-jauh ini ya. Orang kata apa? Rugilah seseorang itu kalau berjumpa dengan orang yang berilmu tapi tak menuntut ilmu dari. Rugilah manusia itu. Jadi insyaAllah ya, hari ini kita dihadiri dengan dua orang yang hebat hari ini ya, yang tak diasing lagi, yang duduk di sebelah kanan saya. Siapa tak kenal ni? Ustaz Salman bin Maslori. Siapa tak kenal? Angkat tangan. Semua kenal kan? Ya? Sebelum ni mungkin anda pernah tengok dia di kaca TV, betul? Betul. Siapa yang tak pernah tengok, tak pernah kenal Ustaz Salman ni, angkat kaki. Ada ke? Ada. Nanti saya kantong waktu ni. So ni cara Ustaz Alim sebenarnya ya. Ustaz Alim biasa jadi moderator ya. Jadi hari ni saya menuntut tengok cara dia, saya belajar sikit lah insyaAllah ya. Ustaz ya, minta maaf Ustaz ya, kalau sejak-sejak ya. Jadi okey. Jadi Ustaz Salman bin Maslori ya, yang sekarang ni dari setapak KL, mendapat pendidikan ijazah dari Universiti Al-Azhar bidang usuluddin dan tafsir. Dan beliau merupakan seorang founder atau pemilik pada sebuah pondok pengajian moden di Taman Melawati ya. Dan nama pondok ini adalah Darul Ilmi ya. Jadi kalau bagi yang pergi Taman Melawati, jangan lupa untuk ziarah pondok ini, Darul Ilmi ya. Dan beliau, siapa tak kenal ni, kita akan cerita sikit. Kalau di kaca TV pernah tak tengok dia pakai ada satu yang biasa doktor pakai. Ya, doktor pakai apa orang pakai? Dia letak kat jantung, kadang-kadang letak belakang. Saya bukan doktor, kita tahu. Yang tu lah, betul lah ya. Yang tu. So dia rancangan ni, rancangan pencetus ummah. Pernah dengar ya? Rancangan pencetus ummah. Jadi beliau diberi anugerahkan ya, satu title hari ini sekarang ni menjadi pencetus ummah, Ustaz Salman bin Maslori ya. Jadi dengan rancangan ini banyak sangat unik saya tengok ya. Iaitu di mana pencetus-pencetus ummah dalam rancangan ini harus menyampaikan dakwah dengan seberapa kreatif yang boleh. Ya, maka tanyakan semua peserta yang berjaya dalam rancangan itu sebenarnya ya. Dan hari ini kita boleh tengok live ya. Tapi Ustaz bawah ya, bawah ya. Dan juga ya di sebelah saya di sini ya, yang muda ni ya. Bagi yang belum kenal, inilah berada Muhammad Nur Adlu Khan. Bukan Khan, dia bukan Khan tu adalah orang-orang apa? Saman Khan atau semua. Ini adalah Khan. Khan sebenarnya adalah bahasa Cina. Nama Islam beliau adalah Muhammad Nur Adlu Khan. Kalau nama Cina ni saya sebut adalah Jian Yongsen. Jian Yongsen. Tajuk tak betul ni. Ini kena belajar lagi. Jadi Jian Yongsen. Jadi Jian tu maksudnya Khan, ya, maksudnya Khan. Jadi di sini surname keluarga dia
masih lagi dia simpan. Begitu juga saya, Jesuman Puspanada. Ayah saya adalah Jesuman. Ayah saya Jesuman. Ayah saya Puspanada lah. Ya. Jadi kenapa saya nak tukar nama ayah saya? Ya. Jadi itu sedikit sebanyak kita hari ini akan dengar perkongsian dari beliau dari dua sudut pandangan yang berbeza tapi berkaitan. Ya. Jadi tanpa kita lengahkan masa lagi ya, untuk sedikit banyak lagi. Sedikit latar belakang tentang Brother Adlu, bahasa orang panggil Brother Adlu kan, well known as Brother Adlu ya. Beliau sebelum ini menganut agama, kalau sekarang ni saya bidang perbandingan agama, kita panggil BTC, bukan botak chain. BTC ni maknanya Buddhism, Taoism, Confucianism. Jadi dicampur-campur. Senang cerita, yang apa kita gelar hari ini sebagai kepercayaan Cina. Boleh ya? Kepercayaan Cina. So kalau kita perbandingan agama ini kita panggil BTC. Ya. Jadi sebelum ini beliau menganut BTC. Umur sangat muda lagi. Umur 19 tahun. Tapi saya difahamkan belum masuk 19 tahun lagi sebenarnya. 18 poin lebih-lebih. Ya. Jadi insyaAllah akan masuk tahap lagi. Memeluk agama Islam pada usia yang awal lagi adik-adik. Bahkan supaya awak ni masuk Islam ya. Dalam masuk Islam umur 15 tahun dah masuk Islam. Dan seperti kita tahu abang-abang sekalian, apakah yang membuat satu keputusan yang besar pada peringkat umur yang begitu awal, membuat satu keputusan yang agak besar dalam kehidupan seseorang. Jadi hari ini kita akan dengarkan kisah dari ini. Oleh itu abang-abang sekalian, kita akan pergi ya, format ni kita akan ada dua pusingan insya-Allah. Saya janji dengan anda, forum ini akan tamat sebelum subuh. Jangan risau. Jangan risau. Ini janji insya-Allah. Ya. Jadi apa baik Ustaz? Mungkin ya Ustaz, kita boleh tengok ya. Saya cerita sikit boleh tak? Minta izin Ustaz. Saya Jesuman Puspanada. Sebelum saya masuk Islam. Selepas saya menerima Islam, saya tukar nama saya daripada Jesuman Puspanada kepada Jesuman Puspanada. Jauh kan beza? Oh tak faham lagi ya dia. Jauh beza kan? Maknanya bezanya adalah saya tak tukar nama lah. Tapi yang bezanya adalah saya tukar spiritual, hijrah spiritual. Jadi apa kata sekalian? Alhamdulillah 2 tahun lepas, yang 2011 saya sudah berkahwin. Isteri saya pun seorang saudara baru Chinese yang hadir bersama hari ini ya. Isteri saya seorang saudara baru Chinese dari Sarawak. Beliau pun ada kisahnya bagaimana beliau memulai agama Islam dahulu ketika beliau di luar negara. Dan kemudiannya melalui program-program yang baik macam ini, Allah temukan kami. Dan akhirnya kami ada jodoh, kami kahwin. Tak ada boyfriend girlfriend, tak ada. Tak ada. Memang kita kenal, kita solat istiqamah ya, kita berdoa, dah kenal, ada orang teman tadi. Akhirnya kami rasa tak apalah. Kita kahwin kerana Allah. Kita cinta kerana Allah. Dan hari ini alhamdulillah kami dikurniakan anak lelaki. Jadi abang akak, saya adalah 50% Chinese, 50% Indian. Isteri saya alhamdulillah 100% Chinese. Ya. Jadi 50% campur 100%. Anak ni berapa persen? Itulah ya, ini ya. Kita tengok macam mana kaitnya nanti ya. Baru-baru ini saya nak daftarkan anak saya di KDN. Ya di KDN. KDN ni apa? Kementerian Dalam Negeri ya. Betul lah. Kita selalu guna short form sampai lupa long form ya. Jadi bila di KDN saya nak daftarkan anak saya, kita bawa dah dokumen-dokumen yang berkaitan. Pergi dekat kaunter, ambil nombor di luar kertas kecil tu, ya. Seperti biasa, duduk dalam masjid tunggu giliran. Bila sampai giliran saya, saya pergilah jumpa dengan yang jaga kaunter tu. Jadi saya pun bawa dokumen seperti biasa, seperti orang lain nak daftarkan anak. Jadi bila di kaunter saya bagikan dokumen dengan saya punya IC semuanya, terus muka dia berubah. Daripada biasa kerja kan cepat kan, dia macam tak payah macamnya. Tiba-tiba dia stop sekejap. Dia baca. Dia tengok saya. Dia baca. Saya tahu soalan dia pun sama seperti anda tanya. Ni Melayu ke Cina ke India ya. Jadi saya pun bagi dia sijil Islam saya. Ya. Jadi akhirnya saya pun bagi tahu dia saya nak daftarkan anak saya. Anak saya lah. Anak saya dia. Jadi yang dikatakan tak tahu berapa persen ni. Ya. Kejap lagi kita akan tahu. Jadi saya bila dah daftarkan anak, dia tarik nafas panjang.
tengok kamu dia document lahir pukul berapa semua. Dia pun bagi tahu saya, Encik tunggu sekejap, saya kena masuk dalam jumpa pegawai sekejap. Sebab dia tak tahu nak letak bangsa apa. Jadi dia pun masuk dalam jumpa dengan pegawai ni semua dia, dan perbincangan lebih kurang 1-2 minit saya tunggu di sana. Bila dia keluar, dia pun bagi tahu saya, Encik Ji Suman, kalau dulu iaitu 5 atau 10 tahun lepas, kalau kahwin acukan macam ini, automatik anak ikut ayah. Jadi kalau ayahnya bangsa apa, dia ikutlah terus. Kecuali salah satu pasangannya adalah Melayu, dia boleh ikut. Jadi kalau kes saya ni, kahwin acukan macam ni, anak dia, ibu bapa boleh pilih nak letak bangsa apa. Saya pun apa lagi? Sengih-sengih lah. Saya pun fikir panjang sikit. Okey. Saya buat macam ni, abang-abang. Saya letak nama anak saya, namanya adalah Peng Ruiyan. Kalau bahasa Rumi dia Ruiyan Pang, ya. Isteri saya nama Pang, ya. Nama Cina, memang sedikit Cina. Suara saya dah berubah tiba-tiba, ya. Bila Cina sikit berubah. Tukar India sikit, India abang tadi. Boleh apa? Okey, jadi bila namanya Cina, nama Cina, Peng Ruiyan, bangsa saya letak India, agama Islam. InsyaAllah bila dia masuk sekolah, pening guru-guru sekolah ni. Betul ke anak ni daftar satu sekolah yang betul ni kan? Ke salah isi korang? Abang agak, kenapa saya buat macam ni Ustaz ya? Untuk menunjukkan bahawa Islam bukan milik India, Cina atau Melayu. Nabi Muhammad bukan diutuskan kepada Melayu atau Arab dan sebagainya. Nabi Muhammad diutuskan pada sekalian alam. Islam adalah untuk seluruh umat manusia, malah jin. Jadi abang agak, insya-Allah anak kedua saya akan letak nama India, bangsa Cina. Dia kasih penting betul-betul supaya kita pecahkan salah tanggapan orang-orang Islam dan bukan Islam terhadap Islam, iaitu mereka merasakan seakan-akan macam Islam ni eksklusif untuk sesebuah kaum sahaja. Yang khususnya kalau kita tengok di sini konteks ni Malaysia. Jadi dengan itu saya nak tanya Ustaz, pendapat Ustaz ya. Kalau di sini kita lihat kembali masa zaman Rasulullah dahulu, apabila mendapat wahyu pertama, kemudian mulai berdakwah daripada perintah senyap-senyap sampai dapat perintah untuk buat terbuka. Dan kita lihat Ustaz, para sahabat Nabi ni begitu hebat sekali. Bila masuk Islam, bukannya tahu banyak sangat ilmu ya, belajar, baca dan tulis pun bukan hebat sangat, tapi sanggup menggadaikan nyawa demi Islam, demi keselamatan Rasulullah. Jadi apakah resepi baginda Rasulullah, resepi atau rahsianya ya, macam mana Nabi Muhammad mencetuskan ummah ini? Boleh mungkin Ustaz boleh berikan pandangan sikit ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amboi, tak makan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar orang Bulai Indah? Kabar Dewa? Apa sekelas? Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator kita. Nak sebut saya tak pandai, Akhi dan Suman Kusmanadan. Adapun Akhi J berada di, dan saudara Akhi Nur Alu. Tak lupa kepada pengurusi surau Ustaz Halim yang kacak lagi di sana. Ahli terkuasa Surau Darussalam yang gigih untuk melaksanakan program-program yang baik. Pimpinan masyarakat Muslimi di luar sana, Muslimat, dan tak lupa kepada jin-jin yang luar sana. Ada jin-jin lelaki dan perempuan ada. Dan seluruh adik-adik yang saya sayangi. Dari, okey, dah makan?
Alhamdulillah. Soalan pada malam ini, soalan yang ditujukan kepada saya, yaitu apakah resipi? Secret recipe yang telah diadunkan oleh baginda Cobaan. yang telah diadun oleh baginda. Coba romantik sikit. Terpuaslah. Face dah kalau ada jerawat ni habis. Jangan boleh kira beli dong. Resipi yang diadun oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah iman dan akhlak yang dijana oleh baginda dan dipraktikkan oleh baginda dan diturunkan kepada sahabat-sahabat. Yang pertama kita lihat dalam apa sahaja situasi, remaja-remaja, adik-adik, siapa sahaja mesti diadun dengan akidah. Saudara dia umur berapa berhijrah? Saya tak tahu, tak beritahu dia. InsyaAllah masuk umur 18. 18. Saudara Adlu 15. Saudara Salman 15. Bukan saya masuk Islam. Saya dulu kanak-kanak yang anda anggap kanak-kanak yang tepi jalan, main game, bersukaria, tak merumput lah. Tapi tak ada rumput lagi. Merumput je. Merumput, cari rumput, jual kat pasar malam. Dengan program-program begini, jadi itulah yang Nabi buat, yaitu program-program di masjid. Walaupun mula-mula saya macam adik-adik ke baik, bagus, baca je sama bagus. Dulu saya dalam program ilmu ni saya duduk belakang. Buat apa? Main polis entry. Polis entry orang tu jaga. Polis mati, rompak yang sapu habis. Nak kata bahawa ayah saya tak jemu untuk membawa saya ke masjid. Tak jemu. Walaupun saya main, saya berlari, berpeluh, jatuh kat pasir, bangun balik, lepas tu pergi surau, masa gila masa makan. Masa makan. Adik pun sama ni. Masa makan. Akhirnya satu program Qiyamul Lail. Sejak itulah saya nak belajar sepenuhnya Arab dan agama. Tak mau dah akademik sebagainya. Sampailah sekarang. Saya tak ada SPM. Tak ada SPM. Tak ada. Saya belajar agama sepenuhnya. Dan itulah yang saya buat di Pondok Darul Ilmi, mengaji kitab. Tapi orang akan ambil SPM. Lepas habis mengaji kitab, faham kitab, barulah orang akan ambil sijil dan sambung ke luar negara. Jadi adik-adik yang nak belajar boleh full time Arab. Apa yang saya buat sejak umur 15 tahun, saya menghafal hadis, menghafal hukum, menghafal sekarang. Oleh itu nak kata bahawa yang pertamanya sejarah saya tadi, ayah bawa pergi masjid. Jadi masjidlah resepi utama bagi Rasul. Dalam hadis Sahih Muslim yang disebut ahabbul biladi ilallah masajiduha wa syarruha aswaquha. Tempat yang paling baik, terbaik kan, terbaik di sisi Allah ialah masjid-masjidnya, termasuk surau-surau. Wa syarruha, yang paling teruk, buruk, pasar-pasarnya. Pasar malam, pasar pagi, pasar pagi, pasar raya, lagi pasar tani, lagi deh, pasar karat. KL tak ada lah. Karat di Johor je. Pasar karat, karat. Sebab apa nama karat? Itu tak tahu sebenarnya. Ada Johor Berkat. Saya kalau pergi dia suka santai. Saya sebenarnya nak mencelah apa yang dia saya masuk, tapi takut nanti tak sesuai. Sebab saya pergi dia santai. Memang borak-borak, dia tak ada skema. Walau 5 minit, 5 minit dia tak ada. Dia lebih santai, masuk-masuk. Oleh itu, bila kita lihat Nabi sebut
seburuk-buruk tempat masa depan, aswaqha, pasar-pasar. Tapi ramai mak, pakcik, paksu, pokat. Nah, pokat. Bawa anak ke pasar malam, pasar raya, tapi tak bawa anak ke masjid. Sebab tu jadi hantu raya. Lebih utamakan pasar daripada masjid. Sedangkan yang dikata terbaik masjid, terburuk pasar, maksiat pasar, tipu-tipu pun pasar, yang naik-naik pun pasar. Oleh itu kita nak kata bahawa kita nakkan masjid ini dipenuhi oleh orang-orang yang masih lagi kecil. Yang terbaik, tuan-tuan bawa mereka sejak mereka sudah memangis. Sudah menangis. Kita lihat contohnya Muhammad Al-Fatih. Siapa beliau? Muhammad Al-Fatih. Fatih ni bukan namanya, tapi ramai yang bawa nama anak Muhammad Al-Fatih. Tak apalah. Namanya Muhammad. Orang lain tu namanya panjang-panjang. Namanya panjang-panjang, berangkai-rangkai. Beliau kantun nama dia. Tapi panggilnya Sinonet. Sikit je. Kalau macam saya ni, orang Kelantan Salman jadi Me. Kalau lain dia lebih sikit Mam. Ganu. Saya Ustaz Ganu. Oh gitu. Orang panggil saya Mam tu. Jesuma. Orang Kelantan Jesuma. Orang Kelantan kedekut, orang Ganu pemurah sangat. Ini lawan. Nak kata bahawa bila kita tadi saya lupa mana saya tadi. Saya terlupa. Mana saya tadi? Pasar. Bila dekat pasar kita bawa. Tapi bila dekat masjid kita tinggalkan. Bukan Muhammad Al-Fatih tadi. Muhammad Al-Fatih, namanya Muhammad Al-Fatih, gelarannya Al-Fatih opener, pembuka. Bukan buka botol opener tu. Hanya menakluk dan juga menguasai kota Konstantinopel, Istanbul sekarang. Apa rahsianya? Bila selesai saya penaklukan kota Konstantinopel tadi, maka yang pertama yang dibuatnya ialah cari tempat sembahyang. Cari tempat sembahyang. Jumpa tempat sembahyang, dewan yang besar, bangunan yang besar. Kemudian sekarang bila dah cari tempat sembahyang, cari tok imam. Tok imam. Sebab tu orang imam-imam banyak dua. Sebab panggil tok imam. Tok imam kan. Cuma panggil abang imam. Kan orang muda nak panggil tok siapa nak. Orang muda pun tak lama. Umur 20 panggil tok dah. Tok imam berapa? Muda lagi. Bila dah jumpa tempat sembahyang, cari tok imam. Kemudian dibuat pemilihan. Yang pertama, semua berdiri. Wahai tentera-tentera tu semua berdiri. Termasuklah Muhammad Al-Fatih. Siapa yang pernah tinggal sembahyang fardu duduk. Orang pun tak duduk. Saringan kedua, Muhammad Al-Fatih tanya, siapa yang pernah tinggal solat jamaah duduk. Maka ada yang duduk, ada yang berdiri. Bayangkan, tak pernah tinggal walaupun sekali. Ramai tentera tak pernah tinggal walaupun sekali. Kita dalam seminggu agak-agak boleh tak 35 jamaah di masjid. Tak payahlah semua hidup kan, selama sangat. Minggu ni, minggu terakhir, angkat tangan siapa yang penuh 35. Ini hari apa? Hari Jumaat. Daripada Jumaat lepas sampai Jumaat, siapa yang jamaah di masjid tak pernah tinggal? Seminggu je, tak payah semua hidup kan? Seminggu tu. Yang ni seumur hidup tak pernah tinggal jemaah di masjid. Ramai, cuma ada yang duduk. Mungkin ada sekali dua kali. Akhirnya dia tanya, siapa yang pernah tinggal tahajud walaupun sekali duduk? Maka semua duduk melainkan Muhammad Al-Fatih. Semua duduk melainkan Muhammad Al-Fatih. Dia umur 21 tahun. Dua sikit daripada akhir Ali. Tak pernah tinggal tahajud. Saya tak pernah tinggal terkejut. Terkejut kan? Tahu terkejut? Terkejut nak terkejut, lepas tu pergi ayah, balik, kemudian tidur. Roh keren. Ini rahsia yang Nabi lakukan. Masjid tempat sebagai seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk orang tua. Sampaikan setengah ustaz kata masjid ini gelap orang-orang pencet.
Kelak disitulah tempat merokoknya. Ngerokok kan. Belah-belah lenteng tau, rokok lenteng tahu rokok lenteng. Ini ada lenteng. Rokok lenteng ini rokok balut. Sambil Ustaz ceramah dia relax duduk tepi tiang kan. Balut rokok. Ustaz. Oh tu. Bila budak-budak makan sekali pun tak kerja. Budak-budak main jauh-jauh. Dia meminggirkan anak-anak. Bahkan Nabi bersama dengan budak-budak. Nabi makan sebelah Anas. Anas bersama Nabi 8 hingga 18 tahun, 10 tahun. Itu yang saya nak praktikkan di pondok saya. Ada 13 orang. Taklah setiap hari kita bersama duduk. Maksudnya ulama duduk dengan remaja. Full time dengan jemaah di masjid. Kita Arab belajar. Umur besar-besar yang 10 tahun. Dah pandai dah hadis sahih. Hadis mauquf, hadis mursal, jenis-jenis hadis. Zaman sekarang adik-adik yang tahu jenis-jenis hadis. Hadis tak tahu, hadis tahu. Berapa genggal? Berapa di? Adik-adik tempat saya, kalau adik dah tua sikit, adik cuma 20. Umur 10 tahun. Dah tahu bahasa Arab, nasabnya, rofongnya, nahu, sorohnya, dah tahu dah. Fiqahnya. Baru usia pondok tadi setahun 4 bulan. Oleh itu, ini yang Nabi letakkan, iaitu masjid adalah masjid utama. Siapa pun mesti berada di masjid. Sehingga mana kata Ibnu Mas'ud dalam riwayat Imam Bukhari, la yakmak walaqad ra'aituna ma yatakhallaf anna an salatil jamaah illa wa huwa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari, aku telah melihat di kalangan sahabat-sahabat Nabi, masyarakat di zaman Nabi, tidak ada seorang pun yang tinggal salat jamaah di masjid melainkan dia itu munafik. Menjawab kata menapek. Menapek itu atau lahjah jauh. Siapa orang Jawa sini kan? Orang Jawa? Tak ada orang Jawa. Banggalah, orang Jawa memang power. Yang malu tu ada tapi malu. Malu mengaku kejawaan. Oleh itu Nabi letak masjid sebagai pusat. Kata Ibnu Mas'ud, yang tak di masjid adalah jenis-jenis munafik yang jelas kemunafikannya. Munafiqun ma'lumun nifaq. Oleh itu tidak ada rahsia lain. Kalau ayah-ayah boleh bawa anak-anak pergi sekolah yang mahal-mahal. Tempat saya Ampang tu ada Al-Amin 400. Ada ni ribuan berani. Sebelah tempat pondok saya tu ISKL International School Kuala Lumpur. Itu dah tolak 10,000. Kalau saya tak pernah tanya, lagi mahal. Tak masalah. Ada mak ayah yang sanggup gadai tanah kerana nak biaya anak belajar. Tapi masjid surau yang percuma. Ada tak Ustaz Ali tahan kat itu? Wait, 5 ringgit. Ada? Tak ada. Percuma. Tapi itu pun ramai lagi yang tak bawa anak-anaknya ke masjid. Terutama waktu subuh. Waktu subuh Nabi sebut, Nabi lihat konteks yang ada dalam masyarakat Nabi. Sampaikan Nabi nak bakar rumah orang-orang yang tak pisnya lima. Nak kata bahawa rezeki Nabi ialah masjid. Selain daripada akidah yang Nabi tanam, sehingga mana sahabat-sahabat sanggup menggadaikan segalanya. Yasir dibakar hidup-hidup. Sumayyah direjam pada faradnya sehingga mati. Yang paling sadis sekali Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu, daripada bangsawan, bukan bangsawan, bangsawan bukan bangsawan, bangsawan ada juga. Ini bangsawan kaya raya. Mus'ab ni semua pakaiannya, capalnya, kainnya imported, made in Shah. Di zaman sekarang kalau import biasa made in Bangladesh, biasa. India, Sri Lanka, Thailand, made in Thailand, Sawadika, biasa. Zaman itu susah, daripada Shah. Tapi kerana Islamnya, dia sanggup tinggalkan segala-galanya
Bila di Madinah tu dia selai sepinggang. Dia habis dikorbankan hartanya untuk orang-orang musyrikin yang mengejar dia. Dan bila sampai di Madinah dia perang. Bila Nabi nak kebumikannya, nak kafankan dia, tutup muka nampak kaki. Tutup kaki nampak kepala. Nabi menangis. Nabi baca ayat surah Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sebahagian daripada orang-orang beriman terdapat pahlawan-pahlawan yang membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Ada yang telah syahid menemui ajalnya, ada yang masih menanti untuk syahid. Apa yang berlaku? Wa ma baddalu tabdila, mereka takkan tukar. Tetap berpegang akidah. Itulah akidah yang Nabi terapkan, yaitu lebih kepada akidah praktikal, lebih daripada teori. 13 tahun Nabi terapkan di Mekah akidah, 10 tahun Nabi terapkan di Madinah syariah. Oleh itu kejayaan Nabi sangat hebat. Kenapa? Masjid. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan pastikan, kalau boleh seminggu 35 kali tuan-tuan bawa diri tuan-tuan dan anak-anak ke masjid. Kerana tidak ada yang lebih membersihkan jiwa manusia melainkan masjid. Tak percaya, baca ayat surah At-Taubah 108. Surah At-Taubah 108. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Fihi, di masjid Nabi itu terdapat rijal, lelaki-lelaki yang membersihkan jiwa. Bukan pasar malam, bukan pasar raya. Budaya Melayu ni yang paling teruk pasar lah, pasar. Arab susah. Kalau pergi mana, pasar Ramadan tak. Setahu saya seorang artis nama Mungla Siksen. Tahu Siksen? Satu penyanyi dia. Dia kata di Indonesia tidak ada pasar Ramadan, tapi di sini ceruk-ceruk semua ada. Macam-macam jenis. Dulu mula-mula apa? Ayam tongkeng lah. Lalu 2 tahun lepas pungkong ayam. Tahu pungkong ayam? Pungkong ayam dibuat sate. Bayangkan, pungkong. Saya rasa tahun depan ada menu baru, spesial punya. Tahu dek? Ada apa dia? Tai ayam goreng. Mantap. Okay. Oleh itu kita nak kata bahawa nasihat utama, tuan-tuan, puan-puan, kita tak mau hanya di malam ini saja penuh. Di zaman Nabi setiap hari penuh. Tak mau pada awal Ramadan saja penuh. Kita nak sepanjang masa penuhkan surau masjid. Kita tak mau hanya masjid besar-besar muat hanya untuk program besar. Kita nak baguskan, tambah lagi masjid, tambah lagi masjid. Tapi ia digunakan setiap hari, bukan setiap tahun. Sahaya Allah. Alhamdulillah. Kita belum nak buka mic boleh Ustaz? Pada main ni ada aura Ustaz sikit kan? Alhamdulillah ya, itu sedikit sebanyak perkongsian dari Ustaz Salman kita ya. Jadi saya tak tertarik bila Ustaz sebut pasal Ramadan ni. Dia buat saya refresh balik pengalaman saya masa pergi pasar Ramadan. Masa saya belum lagi Islam. Muka macam Melayu. Pergi pasar Ramadan, orang biasa beli makanan bukan masa lepas buka puasa kan, sebelum buka puasa lah. Jadi masa tu orang tengah puasa. Saya muka Melayu, jalan dengan kawan-kawan sini, pergi beli-beli tu. Kita ingat pasar malam, walaupun dia buka waktu petang dah buka siap-siap kan, awal-awal kan. Jadi lepas beli terus kita buka makan, minum sampai jalan. Saya pun perasan, kenapa tiba-tiba saya jadi glamour kan? Ramai orang tengok dia ni makan ni. Kita pun perasan lah, glamour lah. Jadi fikir balik, oh ni Ramadan rupanya, orang Islam puasa rupanya. Dan baru saya sedar, oh saya lupa, muka saya macam Melayu. Saya lupa, dan mesti dia orang ingat saya ni kenapa tak puasa ya. Relax je, berani betul dia jalan-jalan makan macam tu kan. Tapi itu masa pasal Ramadan je. Jadi apa agak ya, ini membuat saya ingat balik bila Ustaz sebut pasal apa rokok tu. Biasa orang kampung ni suka
lenteng Sekarang baru saya tahu itu namanya lenteng Dan saya tahu rokok dia ada asap keluar. Dia lipat-lipat ke atas dalam ada daun-daun sikit Abang agak dulu sebelum saya Islam kongsi sikit Biasanya dulu saya duduk kampung dekat Terengganu. Saya tak tahu apa itu Islam. Yang saya tahu Islam ni Melayu, Melayu ni Islam. India ni Hindu, Hindu ni India. Cina ni Buddha, Buddha ni Cina. Saya tak tahu saya ni apa. Sebab separuh India, separuh Cina. Akhirnya inilah masuk Islam Jadi bila saya pakai basikal, kadang-kadang saya tengok kat tepi jalan ada kedai-kedai berbagai minum yang rentan-rentas buat dengan kayu-kayu kecil Biasanya akan pakai songkok tinggi, pakcik-pakcik songkok tinggi-tinggi, tak pakai baju, pakai sarung. Lepas tu rokok sini. Dalam dekat tepi ni biasa orang selit ada plastik, rupanya tu letak daun dia. Duduk, saya tak tunjuk tangan macam mana dia duduk Dia angkat kaki dia atas meja, main dam. Jadi bila saya tengok perangai macam itu, dengan pakai songkok, dengan pakai sarung secara tak langsung saya tengok ini berislam. Yalah, dari mana lagi saya nak belajar Islam melainkan daripada penganut dia, dan orang penganut dia pun sendiri bukannya ramai yang akan cerita apa itu Islam. Jadi bila nampak macam itu saya tengok macam kotornya agama ni. Nasib baik aku tak masuk agama ni. Dan lebih baik aku, it's better for me to stay away from these people. Jadi begitulah Ustaz Jadi akhirnya keluarga saya yang bukan Islam dan bukan Melayu, kami macam agak suka untuk berkawan dan bermesra dengan orang Islam. Dan apakah yang salah faham? Bukan semua. Lepas tu saya jumpa ramai orang-orang Islam yang hebat yang membawa saya ke Islam. Saya tak ceritakan pengalaman sebelum itu supaya kita tak jadi macam itu. Jadi dari sini saya nak kait dengan brother sebenarnya kita tengok di sini ini pengalaman saya percaya brother komunitas tu apa kau yang Cina saya sebab Cina kalau cakap tiba-tiba masuk Melayu tu salah satulah orang kata masuk Islam masuk Melayu. Sebab apa? Bila orang masuk Islam tiba-tiba dia cakap Melayu dengan kawan dia. Padahal sebelum masuk Islam cakap Cina okey kan. Jadi bila saya jumpa kawan dia sahabat saya ni automatik bahasa Cina keluar. Jadi brother ni boleh ni kalau kata bahasa Melayu ni. Ni kena dapat tak apa untuk follow ni saja Okey brother so itu apa yang saya nampak Jadi we want to know brother from you never live in the days of prophet. Kita tak hidup pada zaman Nabi. Malah sudah jarak ribuan tahun 1400 tahun So dengan zaman sekarang ini yang hampir macam tak nampak lagi keaslian Islam itu. Roh Islam itu macam is fading away. Semakin pudar, semakin sama-sama hari ini. Lagi-lagi dengan fitnah yang macam-macam seluruh dunia hari ini kita tengok Jadi apa yang berada nampak sebenarnya? Macam mana berada boleh nampak kebenaran ataupun cahayanya sehingga kita membuat satu keputusan di usia masih lagi muda, 15 tahun. PMR 15 ke 16? PMR kan? Orang tengah sibuk mak ayah kalau Chinese culture, tuition tak habis-habis betul? Bukan tuition dari itu belajar dari belajar tak habis-habis dengan bag dia banyak semua Jadi orang sibuk PMR, berada sibuk mencari kebenaran. Boleh tak berada cerita sikit bagaimana perjalanannya sehingga anda akhirnya mengucap 2 kalimah syahadat? InsyaAllah silakan berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi la yahwihi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau nak diceritakan ni sebenarnya tak ada apa pun. Yang kami berdua ni alhamdulillah kami dilahirkan dalam keadaan yang sama. We are trained to study. Kita dilatih untuk belajar, dilatih untuk mencapai yang terbaik. Dan alhamdulillah I am one of the best. Saya antara yang terbaik. Saya setakat ini insyaAllah saya tengok daripada zaman saya sekolah rendah, saya PMR, saya SPM. Kalau saya tak dapat nombor pertama, nombor kedua. Kalau saya dapat nombor kedua, saya nombor ketiga. Paling jatuh, saya pernah jatuh pada nombor ke-6. Tapi nombor ke-4 ke-5 saya tak pernah kena. 6 tu sebab apa? Sebab saya kuasa tu wakil badminton negeri Perak. Waktu saya standard 5 tu berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun saya wakil Bandar Ipoh pergi Jepun. Umur 16 tahun saya 17
umur 17 tahun saya wakil Malaysia juga pergi Thailand berdebat. Jadi secara amnya saya adalah seorang student yang orang kata star student. Result saya dalam SPM 7A+, 2A. Itu pun mak saya bising sebab 2A+ tak dapat. Jadi apa yang diceritakannya, saya dilahirkan dan diajar, dididik dari kecil is to be the best, untuk menjadi yang terbaik. Jadi mula-mula semasa saya umur 13 tahun saya masuk MRSM, surat semua penuh. Seminggu 2 minggu lepas saya masuk MRSM ni kan, nenek saya datang. Saya masih mak saya, dia peluk saya. Saya waktu tu, yelah malu kan, kita 13 tahun, nenek kita peluk kita tengah-tengah jalan, semua orang tengok, kita malu lah. Saya kata, ni orang tengok ni, malu. Lepas tu seminggu kemudian, dia kena stroke. Malam tu kena stroke lagi, esok pagi kena stroke lagi. 3 kali stroke betul-betul. Tak silap saya 3 lah, tak tahu lebih ke tak. Kemudian saya balik. Esok pagi pada pukul 12.45 petang, on my birthday 27 of March, dia meninggal depan mata saya. Dan saya menyaksikan kematian seseorang yang menjaga saya dari kecil. Kerana mak dengan ayah saya kan, mereka bekerja. Jadi yang jaga saya nenek saya. Jadi seseorang yang jaga kita dari kecil, dia meninggal depan mata kita. Waktu tu dah macam hilang punca. Macam saya rasa, apa benda ni? Orang boleh mati macam tu je. Dia dulu sihat je, tiba-tiba stroke 2-3 kali dah. Mati dah, meninggal dah. Saya belajar hebat-hebat, nanti saya dapat kerja hebat-hebat, saya dapat gaji hebat-hebat, akhirnya saya mati tak? Baik mati sekarang. Betul tak? Sebab apa? Hidup nanti mesti ada kegagalan. Bukan hidup kita semua ada keseronokan je. Ada kegagalan, ada tanggungjawab. Baik bunuh diri, tak perlu nak fikir benda-benda ni dah. Saya fikir macam tu. Tapi saya fikir balik, kalaulah hidup ini adalah satu reality, secara reality ni we are alive, that means takkanlah sia-sia. Dia mesti ada sesuatu yang kita kena buat. Dia mesti ada sesuatu objektif. Takkanlah sia-sia hidup saya. Dan kalau kita tengok pepatah Melayu kan, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama. Mengarut namanya. Tinggalkan nama buat apa? Dah mati tu orang ingat nama kamu bukannya bangga mana pun kamu tak tahu pun mungkin. Mengarut. Jadi saya tak percaya pada fame. Saya tak percaya kepada orang puji saya, saya tak percaya orang kata saya hebat. Tak percaya benda tu. Lepas tu saya tengok, saya hidup tu harta ke? Saya kata, buat apa? Lepas nenek saya meninggal, memanglah dia pakai emas lah, di tangan lah, mutiara lah. Dia tak tahu dia pakai. Buat apa? Lepas tu saya fikir, saya hidup untuk cinta ke? Mamat cinta kan, jiwa. Macam tu ke? Saya fikir, buat apa? Lepas cinta entah-entah dah tak tahu dah siapa kita cinta. Jadi sekarang ni, what's the meaning of life? Sebab kita hidup ni, kita tak ada pilihan untuk nak hidup tak nak hidup. Kita cuma ada pilihan untuk meneruskan kehidupan, untuk buat tindakan dalam kehidupan. Kita tak ada choice. Sewaktu kita dilahirkan tu, kita tak ada choice kata, okay aku nak hidup. Kita tak ada choice, aku tak nak hidup. Kalau benda yang tak ada choice ini, maksudnya ada something is going on. Ada sesuatu yang tengah berlaku di sini yang saya tak tahu. Konspirasi dunia. Satu konspirasi dunia yang kita tak tahu. Something is happening to this world. Something is happening for our existence. Sesuatu tengah berlaku kepada kewujudan kita. Jadi kalau nak tanya soalan macam ni, kalau kita tanya saintis pun tak ada, takkan jawab. Mereka pun tak ada tidak jawab.
Jadi saya kata, kalaulah katakan benda ni tak boleh jawab scientifically dengan sains, tak apa, saya jawab dengan agama. Dari situ saya mula kaji agama. Mula-mula lebih kurang saya kaji Buddhism. Baru saya tahu rupa-rupanya ada BTC tu, ada Taoism. Rupa-rupanya yang dari dulu saya ingat saya Buddhism, rupa-rupanya saya Taoism rupanya. Baru saya tahu. Saya nampak perbezaan antara kepercayaan Buddhism, ideologi Taoism, ideologi Confucianism. Lepas tu saya tengok, oh Taoism ni kalau kita tengok orang agama Hindu, dia sebenarnya lagi lama mengamalkan Taoism ni berbanding negara China. Okey, mungkin sumber dia dari agama Hindu. Kita tengok agama Hindu. Tengok agama Hindu, lepas tu adalah lawak dia di agama dia ni. A lot of story which seems unfit to the God. Banyak sangat cerita-cerita yang yang tidak menyifatkan Tuhan tu sebagai entiti yang berkuasa. Contohnya ada Tuhan, dia boleh kahwin dengan seorang isteri, isteri dia beranak, dia jaga anak. Lepas tu dia jaga anak, dia boleh pula terhilang kepala anak dia. Untuk menipu isteri dia, dia gantikan kepala anak dia dengan kepala gajah. Jadi saya fikir, adakah Tuhan ni bodoh sangat sampaikan nak buat balik kepala, nak cari balik kepala anak dia, tak tahu nak buat balik kepala anak dia, tak tahu. Dan isteri Tuhan tu pun bodoh tak? Kepala anak dia tukar jadi kepala gajah, boleh pula dia tak tahu. Jadi nampak sangatlah itu hanya satu story, macam Thor, macam cerita-cerita macam Thor semua tu, cerita je. Jadi saya kata, tak betul ni. Then saya go on dalam Christianity. Tapi satu je, saya tak kaji agama Islam. Kenapa kan? Kerana bila kaji agama Islam ni kan, saya waktu tu alhamdulillah saya tak fikir sangat orang cakap apa tentang agama Islam. Saya tak fikir sangat orang cakap agama Islam ni agama yang berperang lah, ini lah itu. Tak. Saya tengok realiti. Saya tengok newspaper tiap-tiap hari, kalau yang buang bayi itu confirm orang Melayu Muslim. Tak ada orang India akan buang bayi, tak ada orang Cina akan buang bayi kat paper. Pernah tak kita tengok paper kata Tan Chiu Leong buang bayi? Pernah? Tak ada. Selalunya yang disyaki ke mesti pasangan Melayu Muslim. Pasangan Melayu tak apa kalau pasangan Melayu yang buat. Tetapi masalahnya adalah sinonim antara Melayu dengan Islam. Bila kita dah sinonim dengan Melayu dan Islam, automatik orang yang buang bayi itu tidak anggap orang Islam yang buat, orang yang beragama Islam. Jadi bagi saya, dah lah kalau tengok newspaper yang ayah tiri, rogo anak tiri, yang datuk, rogo cucu, semua orang Islam. Bukan semualah, kebanyakan lah insyaAllah. Masa tu saya fikir, Islam tak dipakai. Sebab apa? Penganut dia tak dipakai? Kebanyakannya, bukan semua. Kebanyakannya tak dipakai. Jadi saya kata, Islam tak kaji. Tapi lepas saya kaji agama lain dalam 2 tahun, when I was 13, saya mula mengkaji sewaktu saya umur 13 tahun. Sampai 15 tahun saya kaji agama Islam. Pemula pada 14 lah, 14 akhir dah masuk 15 awal tahun saya kaji Islam. Saya kata, saya duduk di sekitar tu kan, saya tengok langit, tarik nafas, berehat. Saya kata, semua agama saya kaji pun tak dapat jawapan saya nak. Itu kenapa saya hidup, apa agenda kehidupan ni. Saya rasa penat. Dah kaji berapa tahun dah, tapi tak dapat-dapat juga. Sampai setahap saya fikir, agama Islam tak kaji ni. Baru saya fikir balik, dulu saya tak kaji agama Islam. Sebab apa? Sebab saya tengok penganut dia teruk. Okay? Jadi saya fikir balik, penganut dia teruk. Alah, orang Buddhis pun, orang Taois pun ada yang penganut baik, ada yang penganut buruk. Jadi untuk kaji Islam, bukannya kepada penganut, tetapi kepada satu sumber yang asli yang tidak dicemari. Sebab sekarang ni Islam banyak,
Islam ni bukan banyak. Islam ni dikatakan banyak. Dia ada Syiah lah, Syiah pun ada Rafidah, ada macam-macam kan. Jadi saya fikir kalau saya cari ustaz untuk rujuk, mana-mana tahu ustaz tu yang Syiah. Kita tak tahu, kita tak ada basic agama. Waktu tu, tak boleh ni. Jadi kalau saya nak kaji agama, saya kena cari sumber yang asli. Dan satu-satunya sumber yang asli